sebagai satu bukti untuk mengatasi dan mengalahkan kekuatan umat ketika itu yang mempunyai ilmu bermacam-macam. Ilmunya ilmu duniawiyah, ilmu laduni namanya. Nah, orang pakai ilmu apa? Ilmu laduni, dunia. Ini ilmu laduni ini banyak menggunakan ilmu sihir. Ini. Kalau dulu lah ilmu sihir macam-macam. Ada ilmu kata. Jadi ilmu-ilmu ini yang tidak boleh dipakai, ya ilmu sihir. Jadi di kalangan umat itu ada yang mempunyai ilmu-ilmu yang menyalahi hukum. Jadi baginda para rasul ini mempunyai satu mukjizat kelebihan yang dianugerahkan oleh Ta'ala untuk mengalahkan, menghapuskan ilmu-ilmu yang tidak bermasalah. Yang ketiganya, melahirkan kekuasaan Allah yang ia boleh melakukan sesuatu mengikut kehendaknya. Ya, mengikut kehendak. Allah nak menjadikan Rasul Nabi itu dalam keadaan bagaimana, itu kuasa. Sebab itu kelebihan. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, dia punya mukjizat kelebihannya adalah kegagahannya di dalam kehidupannya, ketegasannya dan kecantikan Nabi Yusuf alaihissalam. Semua Nabi mempunyai mukjizat yang berbeza, tidak sama. Tapi kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, seorang Rasul yang dipilih dan seorang Rasul yang mempunyai titik tolak, sikap yang terbuka, berbeza pada Nabi yang dulu. Sebab Nabi Muhammad ini sifatnya adalah sifat pengampun dan penyayang. Ini sifat baginda Rasulullah SAW. Sebab itu setelah Nabi Isa alaihissalam dizalimi oleh kaumnya dan Nabi Isa alaihissalam ditangkap oleh kaumnya yang sangat benci kepada Nabi Isa, tapi Allah tukarkan, ya, kedudukan Nabi Isa itu digantikan kepada kaumnya serupa seperti Nabi Isa alaihissalam, dan inilah disula oleh kaum muslim. Tapi Nabi Isa sampai hari ini masih dipelihara oleh Allah SWT. Ya, mengikut sejarah yang akan datang diceritakan Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan ketika hari kiamat nanti, setelah kita dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Ya, itu kisah Nabi Isa alaihissalam. Setelah 300 tahun tuan-tuan, Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Ta'ala, baru digantikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berpunca dari mana? Dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dalam surah Al-Anbiya. Kami tidak utus kamu wahai Muhammad, kata Allah. Kami tidak akan utus kamu wahai Muhammad kecuali kamu adalah pembawa rahmat. Sebab itu dunia hari ini, yang ada hari ini, wujud dunia hari ini adalah disebabkan Allah mengurniakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini sentiasa dapat rahmat baginda Rasulullah SAW. Sebab itu baginda Rasulullah SAW banyak hadis yang kita baca ialah memohon kepada Allah Ta'ala supaya umatnya semua selamat. Umat baginda Nabi Muhammad SAW akan diselamatkan. Sebab untungnya umat Nabi Muhammad SAW, dia akan umat yang terakhir, tetapi di padang mahsyar nanti dia diperawalkan. Budi bicaranya Allah SWT disebabkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana baginda Nabi Muhammad mempunyai satu kelebihan daripada Nabi yang lain. Baginda mempunyai kelebihan dinamakan Habibullah, kekasih Allah. Tuan, saya nak tanya, Tuan sayangkan kekasih Tuan? Isteri yang kita kahwin
Kita sayang tak? Anak-anak cucu kita sayang tak? Begitu juga Allah punya sayang kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga hari ini siapa saja yang berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, sekali Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Cuba bayangkan. Tanda kasihnya Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab itu ayat memberitahu, menjelaskan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallah, sesungguhnya. Sebab dia menjadikan fi'il mudhari. Sesungguhnya. Apabila sesungguhnya Allah sentiasa dan malaikat itu berselawat. Tidak macam kita. Kadang rukun, kadang tak mau selawat, kadang-kadang jarang-jarang berbayar. Dan kadang-kadang tu ada juga jarang-jarang berbayar. Tapi Allah dan malaikat sentiasa berselawat bagi Rasulullah SAW. Sebab itu Allah menyarankan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, jadi munada. Ya tu hari, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan selawat yang terbaik. Itu zikir yang terbaik. Hari ini kita tengok dalam YouTube, ya Allah, macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk selawat, macam-macam bentuk zikir. Itu yang kita pun tak faham apa ini. Ya. Kita biarlah berzikir. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu pun kadang-kadang kalimah la ilaha illallah la nafiyah. Ya. Tapi la itu bukan jadi nafiyah lah. Jadi la, tetapi jadilah Allah payah. Sebab inilah kalau dia tuan-tuan tengok dalam itu, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah yang ada la ilallah, la ilallah, la ilallah, tak faham. Orang dengar guna mikrofon di luar, bukan yang sini, okey, yang di luar. Apa dah Allah. Tak percaya ketika orang bertahlil dengan kalimah la ilaha illallah tapi terlalu laju, dengar kat luar dalam mikrofon, tentu bunyinya macam bola sentuh. Sakit kepala kita dengar. Ya, sebab itu orang-orang yang bukan Islam dengar apa itu, apa berlaku tu di masjid tu, pertanyaan itu. Jadi kita kena hati-hati. Apa saja. Sebab Islam menyuruh allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, ya, artinya jiwanya akan tenang dengan zikir Allah. Kerana zikir itu boleh mendatangkan ketenangan jiwa. Sebab orang yang tak mau berzikir, dia tak tenang jiwa. Sebab itu Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd 28. Dan Allah katakan dalam surah Al-Anfal juga, innamal mu'minuna allazi zukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang betul-betul beriman, innallah, sesungguhnya idgham bimuna musyaddah yadullu ala ta'kidiyah. Menunjukkan takkid, kena sungguh-sungguh, tak boleh main-main. Ya, sesungguhnya orang yang betul-betul beriman pada Allah, wajilat qulubuhum, artinya terusik. Bila disebut kalimah tauhid, terusik. Betul tuan-tuan, tak sedap hati. Kalau kita tauhid, kalimah tauhid, kalimah, contoh muazzin melafazkan kalimah hayya 'alas shalah, marilah kita sembahyang. Dia terus ambil baju, ambil wudu, pergi masjid. Tapi hatinya kurang beriman, iman juga, tapi kurang ada wajilat terusik, tak ada.
Wajilat tu tak ada jadi macam mana? Lah, panggil lah sampai mikrofon besar letak kat telinga dia. Hayya solat. Aku makan lah. Tak ada pusing langsung. Tak ada perasaan langsung. Cuba kita. Lillahi ma fis samawati wal ard. Wa ila Allah turja'ul umur. Kena fikir tu. Dunia, ya, langit dan bumi ini Allah pinjam kat kita. Ada suatu masa akan ambil balik. Bukan kita punya, tuan-tuan. Isteri pun bukan kita punya, Allah punya. Anak, cucu, cicit pun bukan kita punya, Allah yang punya. Tapi kita lupa. Ya, bila cucu datang, kita sendiri-sendiri tak ikut sembahyang. Walauzubillah. Sibuk dengan cucu. Aidilfitri ni betul lah kalau berjaya. Minta maafkan di sini tempat lain, orang lain. Dia datang berziarah, tak sembahyang. Makan kuih kuat, makannya kuat, tidurnya kuat, sembahyang dia tak mahu. Datang ramai satu rombongan. Oh, makan apa yang tak dimakan? Lemaknya, apa lagi? Nasi impitnya, satenya. Badan dibagi sehat, masih dia bagi nikmat. Ada orang makan dia tak lalu lah. Makan dia tak boleh dah. Sebab apa? Tengok daging, sedap dia daging. Masak lagi. Masak rendang. Tok. Rendang tok rendang tok. Tapi aku tak boleh makan sebab darah tinggi. Dah. Allah tak lagi di sana dia. Tengok ya Allah. Sedangnya minuman ini teh tarik. Kalau teh tarik kau betul lah. Ya, kopi tarik. Tapi tak boleh minum Ustaz. Kerana kecil manis. Muka tak manis, kecil manis. Alhamdulillah. Allah dah bagi warning kat kita, tanda tu. Ya. Orang tak tinggi, darah tinggi. Muka tak bermanis, dah usia 60 ke atas, mana dah manis lagi. Ya. Jadi ini semua warning, peringatan daripada Allah Ta'ala. Makan pun dah tak boleh. Ya tak? Tapi kita sediakanlah tuan-tuan muslimin semua. Kita sediakan ada ruang untuk sembahyang. Cucu datang, sembahyang, jangan lupa. Jangan lupa. Sebab ini kita nak jadi waja'alna lil muttaqina imama, payah sudah. Pemimpin yang bertakwa payah. Hari ini ramai kadang-kadang tak faham. Datang ke rumah tak peduli sembahyang. Kenduri kahwin sama juga, tak peduli sembahyang. Sibuk salam tarik. Takut tak dapat tarik. Salam tarik. Waktu asar apa sampai waktu asar. Tuan, dah sembahyang zuhur tuan. Belum lagi. Dekat pukul 4 tuan. Ya ke? Allah. Tengah ramai ni. Tak sembahyang sah. Pesanlah siapa pula ganti salam tarik. Sebab tak salam tarik tu takut tak dapat tarik. Tak ada. Inilah masalah duniawi. Ya. Jadi Allah kita ingatkan dulu yang pertama. Sebab kita nak jadi pemimpin yang bertakwa bukan senang, tuan-tuan, ya. Baik. Yang ketiga, melahirkan kekuasaan Allah SWT. Menunjukkan Allah amat berkuasa, menghendaki apa yang akan diberikan kepada Rasul. Contoh. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Rasul. Bahagian perkara yang menyalahi adat, apa dia? Contoh di sini. Perkara-perkara biasa yang menyalahi adat yang berlaku kepada baginda para rasul ada 5. Pertama dia bukan irhas. Apa dia irhas? Yaitu tanda permulaan kerasulan seperti awan, ya, meneduhi para rasul. Itu dia Rasulullah tadi kan. Dia tengah baca khutbah, cuaca panas, tiba-tiba awan terus meneduhi Rasulullah SAW.
Sebab itu kalau Masjid Al-Ghamimah tuan-tuan masuk, mana ada kipas tuan? Tak ada. Saya masuk kipas tak ada. Aircon tak ada, tapi sejuk. Masjid tu dibina daripada tanah, dibina daripada tanah liat tu tak? Kalau kita buat rumah lah, buat daripada tanah liat, memang sejuk lah tak? Tak percaya? Carilah tanah liat, korek-korek tanah liat tu, jadi tempalkan kat apa ni, kat dinding rumah kita, memang sejuk tu, memang sejuk. Ya, sebab tu kita kalau duduk dalam dalam barzah tu, dalam kubur tu, tengok tanah liat, nampak sejuk tak? Sini bukan tanah liat tuan-tuan, di Radatul Sakinah pasir, batu, bukan tanah liat, pasir dan batu di Radatul Sakinah. Tak percaya tengoklah kalau orang mengumikan jenazah. Tapi kalau di kampung saya Bagai Datuk, itu kawasan tanah liat, memang cakul-cakul aja, masuk 3 kaki je dah air penuh. Memang tanah liat betul. Ambil tanah tu boleh kita jadikan apa? Jadikan untuk dinding rumah lah apa. Tapi tak ada lah orang buat sekarang. Semua pakai apa, plaster je lah. Sebab itu panas. Nak hilang panas, belilah batu merah ya, pakai batu merah. Itu kan, batu merah barulah sejuk sikit sebab dia bakar daripada tanah. Sekarang ni batu pasir, sumur pasir. Allah, pakai ikon pun pening. Aku dah 2 horsepower pun tak sejuk juga. Sebab dia pasir. Bila kita dalam barzah tu, kita dah lihat sejuk. Itu segi adat dia. Ikut pada amal masing-masing, ya tak? Baik. Apa dia? Irhas itu menunjukkan sebelum baginda dilantik menjadi rasul adalah tanda baginda Rasulullah SAW. Yang kedua dinamakan karamah. Ya. Apa dia karamah? Suatu kemuliaan yang dikurniakan kepada orang-orang salihin. Orang-orang solihin dan mutakin, aulia, ya, para wali. Betul. Para wali yang betul-betul waliullah lah. Ramai sekarang wali mujibir. Ramai wali lah. Sekarang ni ramai juga wali. Wali apa? Wali mujibir. Bapa bagi perempuan nak dinikahkan. Ataupun wali akrab. Wali hakim, ada 3 wali. Wali mujibir, bapa pada perempuan yang nak dinikahkan, wali mujibir. Yang kedua, wali akrab, atuk dia ke, pak saudara dia, adik beradik dia. Yang ketiga, wali hakim. Apa dia wali hakim? Iaitu pihak orang lain. Misalnya dia alam lah selalunya, ya, tak ada walinya. Gunakanlah wali hakim, ganti kepada wali akrab, wali mujibir. Ataupun dia tak ada mak bapak lah, adik beradik tak ada lah. Ya, baik. Jadi untuk menunjukkan kemuliaan yang ketiga, ma'unah. Apa dia ma'unah? Ma'unah suatu pertolongan dari Allah yang dikurniakan kepada orang-orang yang tidak jelas keadaan sama ada baik ataupun jahat. Ma'unah, ya, kelebihan pada itu. Yang keempat, istidraj. Apa dia istidraj? Sebagai pendorong kepada orang-orang fasik supaya bertambah lagi kefasikan. Dia beza ya, fasik dengan munafik. Jangan samakan ya. Fasik ini dia melawan hukum Allah. Dia fasik. Dia tak jauh mana. Contoh, dia tak sembahyang. Ya. Nyatakan dalam Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 110. Minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Ramai orang mengaku diri percaya ada Allah, percaya Nabi, percaya ada hari kiamat, semua dia percaya. Tapi dia tak sembahyang. Dia bakda je.
Dia kasih. Dia kata, kamu percaya tak ada Allah? Percaya, siapa tak percaya? Allah Ta'ala memang dia telah mencipta kita. Percaya Nabi Rasul? Percaya. Kalau tak ada Nabi, siapa kita ni? Pandai tak? Kenapa tak sembahyang? Alah, saya muda lagi. Betul tak? Sebab itu kita ni untungnya hari ini, kalau kita faham, kita boleh datang ke masjid, boleh menuntut ilmu pengetahuan, mendalami ilmu. Ini kelebihan usia-usia kita. Ini usia tuan-tuan di rumah saya ni kan. Saya pun dah 68 dah. Tapi tak handsome lah dah. Tuan lagi handsome. Saya dah pernah masuk 68 dah. Jadi usia kita, ada 5 perkara tak? Kita ingat tak masih bola 5 perkara tu. Muda sebelum tua, sihat sebelum sakit. Ya, apa lagi? Senang sebelum susah. Apa lagi? Tak? Hidup sebelum mati lah tu ya. Jadi 5 perkara kita ingat. Jadi dalam kehidupan kita pasti, kerana kita mencari bekal untuk akhirat ini, waktu di dunia tadi, waktu di dunia saja. Alam barzakh tak ada dah untuk cari bekal. Alam akhirat itu penentuan kita surga atau neraka, itu perbezaan. Jadi kita ingat, alam dinamakan alam rahim. Kita belum ada lagi kat dunia ni. Dia kata alam dunia, kita masih alam dunia. Itulah peluang kita untuk berjaya. Ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia ada sementara untuk cari bekal akhir. Rasulullah kata ad-dunya mazra'atul akhir. Sebab itulah kita ada ruang untuk kita mencari bekal. Apa ni? Duduk ni, tuan-tuan kalau muslim-muslimat, duduk di masjid ni, duduk aja. Walaupun tuan-tuan tidur, tapi tuan-tuan dah niat nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid, tuan dapat pahala. Telinga tak dengar apa kita, kuliah pun tak dengar, tapi pahala i'tikaf dapat tak? Dapat. Tak boleh ke? Faham apa yang ustaz cakap? Balik rumah isteri tanya, bang, tadi kuliah siapa? Ustaz Haji Muhammad. Apa dia cakap? Tak. Mengarut Ustaz Haji Muhammad tu apa dia cakap? Aku tak faham. Isteri jangan ambil kata, ya ke? Tak betul lah Ustaz tu. Tapi isteri yang pintar kata, ya ke? Bukan abang yang tidur. Pandai isteri tu. Cerdik. Sebab ada jamaah di masjid saya itu, tiap ada kuliah dia bawa buku. Sampaikan khutbah waktu Jumaat dia bawa buku. Saya tanya kenapa awak bawa buku? Sebab isteri saya bos dalam rumah. Bila balik tanya apa catatan yang abang buat, inilah nama isteri yang ambil berat. Ini suami tak ke mana? Tak tahu, dia tak faham. Rupanya waktu kuliah dia ngetah dulu. Habis kuliah dia datang masjid. Bukan di sini, tempat lain dia. Tempat lain. Waktu kuliah aja dia dah pakat-pakat 2-3 orang pergi ngetah. Ya, ngetah dekat-dekat dengan masjid tu. Oh dah azan tu, main balik. Datang-datang sebab itu je. Isteri tanya, entah. Oh Ustaz tadi mula-mula okey dia kuliah. Lepas tu tak apa dia cakap, aku pun dah faham. Isteri yang berfikir, dia kata, bang, betulkah abang dengar? Iya. Kok abang tidur lah? Abang duduk sini makan dengan saya pun abang tertidur. Kaki tidur. Kamu ni apa yang ada? Makannya kuat, tidurnya kuat. Ini sifatnya. Bukan jemaah sini, jangan tempat lain. Kalau ada pun wallah alam, saya tak faham. Baik. Itu salah satu. Yang kelima dinamakan mukjizat. Satu perkara yang luar biasa yang melahirkan, menyalahi pada adat, berlaku kepada para nabi dan rasul untuk menjadi kekuatan, kelebihan pada nabi dan rasul. Jadi setakat itulah. Kalau panjang dan syah ni, ya. Sebentar lagi, 3 minit lagi syah. Tadi bunyi tek-tek. Oh, 2 minit. InsyaAllah. Jadi apa dia?
Manakala perkara-perkara luar biasa ini yang berlaku berlainan daripada yang dikehendaki oleh seseorang itu di dunia ini, seperti Islam. Apa dia Islam? Kegagalan, yaitu untuk membohong ataupun menghina para nabi. Sebab bagi nabi ini satu kelebihan yang ada pada nabi dan rasul tidak ada pada kita. Wali pun yang mempunyai karamat sangat berbeza. Satu ketika saya pernah ada datang, saya tak tahu dia ini seorang wali. Contohlah ya, seorang contoh. Satu ketika naik motor dengan dia, tapi dia serba, dia relax aja orang. Ya, bila datang, dia ajak pergi daripada Bayan Datuk pergi Sabak Perdam, naik motor tu habis minyak. Kau tunggu sini. Dia ambil pergi sungai tu, dia ambil tu betul-betul air sungai tu, dia masuk dalam tangki motor. Masuk dalam tangki motor. Ingat, dia kata, Allah izinkan, insya-Allah. Jangan buka sampai bila-bila. Jangan buka sampai bila-bila. Motor tu jalan saja, tak pernah beli minyak. Tak silap sampai dekat setahun tu jalan. Jangan buka sampai bila-bila. Ya, hamba-hamba Allah tu dah balik dah, dia balik ke Indonesia. Ya, tapi wirid dia memang calang-calang saja. Kerja tu puasa. Puasa hari ni esok tidak. Ini puasa esok tidak kerja dia. Bila dia dah lama dekat setahun, macam mana boleh tak habis minyak? Macam mana tak boleh habis minyak? Dia pun tak puas hati. Dia buka lepas tu memang tak boleh start lah. Tak boleh start lah. Ini kelebihan. Bayangkan isi air satu cebok. Kalau cebok ni besar tuan-tuan, ni cebok apa? Istilah cebok. Ada pernah tak tuan? Tin susu. Susu apa? Ovaltine. Susu Ovaltine. FN. Kecil besar. Kecil kan? FN. Dia ambil itu, dia masuk. Minta kepada Allah, insya-Allah. Kalau digunakan kebajikan, tak apa, pakai. Dia cakap sudah pakai. Jangan buka-buka lah. Lebih kurang 3 inci je lah. Dekat setahun. Pakai itu. Kau pakai, ganti pakai je. Pakai. Kereta motor tu dah sampai ya. Motor lama. Dah besar. Dah dekat setahun. Kenapa ni? Dia pelik. Ini keramat. Ini namanya keramat. Bila dibuka, memang tak boleh pakai. Dia pantang dibuka. Itu bukan sihir. Kalau sihir, benda yang boleh hilang. Sihir ni tak lama. Bila kita gunakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, hilang. Kita baca bismillah, kita sebut apa pun tak hilang. Kita tak boleh jalan. Jangan dibuka aja. Buka pun tak ada lah. Ini kelebihan. Memang ahli karamat. Dia orangnya memang ya. Diceritakan betul. Masa di Indonesia pun ditanyakan orang ini di mana. Saya jumpa di Mekah. Di Mekah sama-sama tawaf. Bila balik kampung, saya jumpa ni Tuan Syekh ni ada kat Mekah. Alhamdulillah. Lepas tu di kampung, semalam ada sembahyang di masjid kampung. Lah, itu kelebihan. Tapi Allah, ya, itu kuasa Allah Taala. Ini keramat kelebihan. Ya, kalau kita dah tahu kelebihan, Allah berikan seseorang memang berbeza. Ya, ini kelebihan yang Allah bagi kepada, dinamakan karamat ada dalam sini. Ya, baik. Adapun sihir, ini berbeza. Adapun sihir silap mata. Dia silap mata. Ya. Itu sihir. Dia tutup mata kita ni. Tak ditutup. Itu kepandaian sebenarnya. Kecepatan dia. Ini sihir. Ya. Silap mata. Ya. Simpulan itu tidak termasuk di dalam perkara-perkara menyalahi adat. Kerana ia luar biasa.
bagi orang yang ramai. Sedangkan perkara-perkara biasa ini bagi orang-orang yang tahu saja. Orang yang belajar cari cepat silat batu, dia tahu, dia letak di sini kartu, cepat dia. Kita tak tahu. Ya, itu orang yang belajar. Ya, seperti kalau dalam TV itu kita tengok ada dipotong kepalanya sana sini sambung balik. Tapi orang yang tahu dia akan tolak kepalanya. Memang dia ada bentuk dia. Memang badan tu ada, tapi ini namanya sihir. Mata kita disihir. Ini adalah perkara yang tidak boleh dikatakan satu perkara. Contoh, bacaan sihir. Dulu orang-orang kita ada yang gunakan bacaan kata-kata sihir. Contoh ya, dia guna ayat Quran tapi salah. Contoh, Yusufu li abi ra'aitu ahada roh musibulan kasih padaku. Sihir tak? Sihir. Ya, boleh. Yusufu li abi ra'aituhu ahada. Ada memang dalam surah Yusuf. Yusufu li abi ra'aituhu ahada. Dia ambil kata Melayu, roh sebulan kasih padaku. Itu sihir supaya dia suka kat kita. Walhamdulillah. Kalau kita amalkan hukumnya dosa. Ada. Itu nama sihir, ilmu kata. Ilmu-ilmu ini bahaya. Jadi kita tolak dia dengan wa'zam min kulli syaitanin marid wa hiddam min kulli syaitanin marid. Dan jaga dalam surah Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini benda-benda yang boleh menegak daripada syihir datang. Jadi itulah perkongsian yang sedikit yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan saya mohon maaf Allah Ta'ala. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah.